Kita akan terus cuba mendapatkan Prof secara langsung. Prof Madya Nur Adli yang akan berkongsikan dengan kami pandangan beliau dalam situasi ini. Hello Prof, selamat pagi. Selamat pagi, Zaliha. Baik, bagaimana komen Prof setakat ini masuk 2 minggu dalam tempoh PKP? Terpaksa work from home lah. So, this is the new normal, kebiasaan baru. So, maksudnya kita kena try dengan sesuatu yang baru lah. Sebelum ni kita selalu beri kerja dan sebagainya kan. Ini adalah new normal untuk kita. Prof. Sebagai penganalisis ekonomi, Prof, sudah pasti Prof juga melihat keadaan ekonomi seantero dunia pada ketika ini. Bolehkah Prof berikan komen sedikit tentang ekonomi new normal yang sedang berdepan dengan COVID pada ketika ini? Okey, kalau kita lihat pada konteks ekonomi global, semuanya terkesan. Okay? Sebagai contoh di Amerika Syarikat, Great Britain dan sebagainya, semuanya terkesan dengan pandemik COVID-19 ini. Dan sebagai contoh ni, kalau kita lihat Dow Jones, dia jatuh sampai 34%, satu angka yang sangat besar masa COVID pandemik ni. Dan juga, tapi dia membuat satu rebound, technical rebound untuk naik balik pada 3,000 poin. Jadi apabila contohnya ekonomi global yang seperti Amerika Syarikat dan sebagainya terkesan, maka negara kita pun akan terkesan, ekonomi negara kita pun akan terkesan. Kita akan macam ikut dia punya rentak dia, turun dia, kita pun turun, naik dia pun kita akan naik macam tu. Jadi Prof, kalau kita melihat kepada pakej rancangan ekonomi yang baru saja diperkenalkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, ia menyeluruh, ia memberi impak secara bantuan fizikal dan tunai kepada mereka yang memerlukan. Tetapi adakah ia membantu untuk merangsang semula ekonomi selepas COVID-19 ataupun memberikan ruang untuk ekonomi itu pulih? Okey. Pakej rancangan ni memang diperlukan untuk kita menangani masalah COVID-19. Sebab kalau tanpa pakej rancangan, maka kita punya ekonomi mungkin akan menjadi tidak boleh pulih dengan cepat. Jadi kita memerlukan pakej rancangan ni. Dan pakej rancangan ni adalah inklusif seperti yang tadi saya katakan, meliputi kepada rakyat, meliputi kepada PKS dan sebagainya. Tapi saya lihat pakej rancangan ni perlu kepada 3 fasa. Iaitu pertama, fasa yang sekarang ini, iaitu semasa COVID-19. Keduanya, selepas COVID-19 reda, kita perlukan satu fasa lagi, iaitu fasa untuk membantu PKS. Dan yang ketiga ialah fasa jangka panjang. Itulah fasa yang untuk pemulihan ekonomi secara spesifiknya. Saya rasa ada 3 fasa yang patut dilihat oleh kerajaan, dan saya rasa memang mereka akan melihat pada konteks tersebut. Sebab sekarang pakej yang sedia ada ini adalah untuk menangani masalah semasa PKP ini saja. Prof, walaupun telah berkali-kali diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri bahawa ini sebaik-baiknya cuba supaya tidak ada yang terpinggir daripada apa yang akan diberikan kepada rakyat Malaysia, masih lagi ramai khususnya dari pihak SME yang mengatakan mereka agak terpinggir dan mereka hanya boleh rolling hanya beberapa bulan sebelum mereka juga collapse. Jadi pandangan Prof bagaimana? Okey, sebenarnya kalau kita lihat, kalau kita kirakan dia punya dia panggil cash conversion cycle tu, secara puratanya mungkin dia akan mengambil masa, contohnya daripada dia start membeli barang mentah kepada sampai dia dapat kutip balik duit tu, mungkin mengambil masa dalam 90 hari ataupun 60 hari, bergantung pada industri ataupun bergantung pada jenis perniagaan. Tapi tambahkan dengan PKP, sebagai contoh kita tambah PKP sebanyak 28 hari, maka dia, kalau contohnya dulu dia punya cash conversion cycle itu adalah 60 hari, dia akan jadi tambah di 28, so dia akan jadi 88 hari. Okay? 88 hari itu memang mereka tak ada duit, sebab dia dah beli barang dan kemudian dia nak jual barang tu belum tentu lagi dapat duit kan. So 88 hari mereka tak ada duit. So contohnya begitu. Jadi kalau mereka katakan dengan PKP ini mereka ada masalah aliran tunai, itu betul. Okey, betul. Tetapi saya rasa mereka perlu untuk mendapatkan bantuan dari kerajaan, sebagai contohnya, ataupun kerajaan boleh memberikan mereka bantuan dari segi pinjaman yang sangat
sangat kompetitif dan sangat murah dia punya cost dia. Sebagai contoh kalau dia punya interest ataupun profitnya itu anda sangat rendah lah untuk mereka gunakan supaya mereka dapat terus bernafas lah terus selepas PKP ini dijalankan, sebab mereka membutuhkan masa sedikit untuk mereka menjual barang tersebut. Dan kadang kepada keadaan pada waktu ini mungkin yang orang nak membeli pun agak khawatir ataupun ada teragak-agak untuk membeli sebab mereka mahu menjaga ekonomi supaya tidak membeli sebagai contoh barang-barang yang bukan keperluan dan sebagainya. Baik, Prof, kita telah bincangkan tentang impak package ini kepada golongan B40, M40 bersama dengan Prof Siva Morgan dan juga Yang Berhormat Menteri Belia dan Sukan sebentar tadi. Ingin saya mengajak Prof untuk melihat kepada makroekonomi. Di Amerika Syarikat, package rancangan mereka bernilai 1 trilion US dollar ataupun bersamaan dengan 1 kali ganda nilai hutang sedia ada. Di Malaysia pula 2 trilion, saya rasa 2 trilion. 2 trilion. Ya. Bersekali dengan apa yang sudah pun diumumkan. Jadi di Malaysia 25 bilion adalah injakan secara tunai daripada kerajaan menerusi plan ini. Ia sudah pun akan melihat kesan kepada defisit kita bergerak ke hadapan. Defisit dalam belanjawan 2021 bergerak ke hadapan. Apakah yang kita perlukan juga bailout seperti mana yang akan dilakukan di Amerika Syarikat untuk industri-industri besar yang terkesan secara langsung daripada COVID ini? Adakah industri-industri besar di Malaysia juga perlukan injakan yang sama daripada kerajaan untuk membantu mereka, kerana jelas sekali situasi ini bukan salah mereka? Ya. Okey, kalau kita kena compare dengan Amerika Syarikat, Amerika Syarikat ni poket dia besar, poket kita kecil sikit. Okey, maksudnya dari segi pembelajaran tu yang kita boleh gunakan mungkin tidak sebesar di Amerika Syarikat. Mereka mempunyai peruntukan yang besar dan juga mereka mahukan ekonomi mereka terus berjalan, sebab itu disuntikan yang agak besar oleh Donald Trump. Walau bagaimanapun pada konteks Malaysia, kita telah mengeluarkan 25 bilion tersebut. 25 bilion tersebut adalah satu package one-off lah untuk kepada rakyat sebagai khususnya rakyat dan juga pekerja yang terkesan daripada impak COVID-19. Walau bagaimanapun, kalau kita lihat dari konteks sebagai contohnya bagaimanakah kita perlu membantu syarikat-syarikat konglomerat ataupun syarikat besar ni, sama ada kita perlu bail out, kerajaan perlu bail out atau tidak. Saya rasa itu mungkin jalan yang terakhir lah. Yang pertama sekali ialah kita tak perlu bail out, tapi cuma kita memberi bantuan kepada, sebagai contoh, SME dulu, okay? PKS itu perusahaan kecil sederhana, dan seterusnya barulah kalau kita dah selesaikan masalah PKS ni, mungkin baru kita boleh lihat dari konteks konglomerat ataupun korporat besar. Sebab korporat besar ni sebagai contohnya mereka tidak mempunyai aliran tunai yang terlalu berat lah, sebab mereka mempunyai aliran tunai yang cukup. Banding dengan PKS ni memang tak ada, dia tak ada aliran tunai, simpanan mungkin tak cukup dan sebagainya. Dan PKS ni memberikan peluang pekerjaan kepada lebih ramai orang yang contohnya B40 dan M40. Dan apabila mereka tak dapat survive, maka golongan B40 dan M40 ini mungkin tidak akan dapat pekerjaan. Apabila kita punya kadar pengangguran kita meningkat, maka ekonomi kita akan sedikit terjejas. Baik, Prof, tadi juga disarankan oleh Yang Berhormat Menteri, kalau kita dengar tentang panic buying, kita juga kena ada panic saving ataupun menyimpan duit dengan perasaan kegesaan itu. Pandangan Prof bagaimana? Okey, simpanan memang kita perlu ada. Sebagai contohnya simpanan yang selalu diwar-warkan ataupun dicadangkan ialah 6 bulan simpanan kecemasan. Tapi untuk kita melakukannya pun agak sukar untuk dapat 6 bulan ke apa. Tapi buat masa sekarang ni, kita dalam konteks COVID-19 ni, kerajaan bagi sebagai contoh moratorium, dia bagi kita keluarkan DPF, dia bagi kita macam-macam tu semua tu adalah untuk kita berbelanja, okay? Untuk kita menggerakkan ekonomi, merancangkan ekonomi. Jadi dalam konteks ni, kalau kita menyimpan saja, ini tidak menggerakkan ekonomi. Jadi kita boleh menyimpan, tapi kita perlu juga berbelanja, untuk kita memberikan kecairan di dalam pasaran. Sebab kalau kita tak belanja, tapi cuma masalahnya sekarang ni ialah
kita nak belanja. Okay, sebagai contoh Zaliha pun nak belanja, nak shopping, nak apa semua kan. Tapi sekarang ni tak boleh lagi nak belanja sebab kita dalam perintah PKP ni. Jadi saya rasa selepas perintah PKP ni berlaku ataupun telah diangkat semula, maka kita akan lihat ekonomi kita akan bergerak dengan rancak. Orang akan beli shopping dan sebagainya sebab dah lama dah orang tunggu nak shopping. Okey? Alright. Baik, terima kasih Prof. Mungkin satu lagi soalan sebelum kita mengakhiri perbincangan ini. Apakah yang perlu dilakukan oleh kerajaan selepas ini, selepas tamatnya perintah kawalan pergerakan? Apakah yang perlu ada dalam pakej rancangan terakhir untuk membolehkan ekonomi kembali pulih seperti mana yang Prof sarankan tadi? Kerana kalau kita ingin bershopping pun, kalau sudah habis semua duit dibelanjakan dalam tempoh kawalan pergerakan ini, itu tidak mungkin akan berlaku. Jadi apakah yang perlu ada satu suntikan yang diperlukan untuk merancakkan semula ekonomi selepas ini? Okay. Selepas PKP, kita perlu ada satu package yang kita nak bantu kepada PKS lah, PKS, supaya mereka ni boleh terus survive, boleh terus ke hadapan. Sebab mereka sekarang ni akan mengalami masalah aliran tunai. Okay? Aliran tunai mungkin dia punya cash conversion cycle tu agak panjang. Untuk dapat balik duit daripada punya customer agak panjang. Jadi mungkin di sini seperti yang saya sarankan tadi ialah pinjaman kepada PKS, dan pinjaman ni kita kena bagi dia supaya taklah terlalu ketat, seperti nak kena ada cagaran, perlukan pelbagai cagaran sebagai contohnya. Mungkin boleh clean basis boleh bagi secara clean basis dan garanti daripada kerajaan. Okay, garanti mungkin daripada konteks jaminan daripada kerajaan. Dan juga kalau kita lihat konteks macam SME ni, kadang-kadang diorang tak, mungkin kalau bank tengok dia punya kelayakan tu, dia cakap okay, bank akan tolak dia punya permohonan untuk bantuan package ni. Jadi kita kena lenientkan sikit, iaitu bagaimana peraturan dia untuk PKS ni untuk mendapatkan pinjaman yang agak murah, okay, supaya mereka dapat terus survive. Itu ialah satu selepas PKP. Dan selepas itu kita perlu ada juga perancangan jangka panjang bagaimana kita nak memulihkan ekonomi kita. Sebab kita kalau boleh, kita nak pulihkan ekonomi kita ni dalam berbentuk, kalau boleh lah, berbentuk V. Itu sangat laju. So maksudnya kita jatuh dan terus kita mendapat pemulihan dengan cepat. Tapi kalau tak boleh sangat pun, kita dapat berbentuk U pun adalah sangat baik. So maksudnya kita mengalami kejatuhan, tetapi selepas itu kita akan naik sedikit demi sedikit untuk mendapat pemulihan ekonomi. Dan kita perlu melihat kepada kesan PKP ni sebenarnya, sama ada kita boleh pulih dengan cepat atau tidak. Sebab kalau kita tak pulih daripada PKP, sebab contohnya kalau rakyat kita masih degil untuk pergi berhimpun, mungkin kita punya PKP akan panjang lagi, dan mungkin bila panjang lagi kita akan mengalami masalah ekonomi. Jadi ianya bergantung kepada banyak faktor, faktor PKP, faktor kesihatan, faktor dan lain-lain semua. Dan kalau kita dapat pemulihan ekonomi yang berbentuk V ataupun U, itu adalah sangat baik berbanding dengan pemulihan ekonomi yang berbentuk L, iaitu satu kejatuhan dan dia mendata saja dan mengambil masa yang lama untuk pulih. Baik, terima kasih Prof kerana sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Baik, itu tadi Profesor Mahir Dr. Nur Adli yang memberikan pandangan beliau tentang pakej rancangan ekonomi yang telah pun dibentangkan oleh kerajaan beberapa hari lalu.